Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المسلمون ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya di atas limpah kurnia yang Allah anugerahkan kepada kita dalam menjalani hidup kita seharian di atas muka bumi ini selagi nyawa masih berada di badan. Para jemaah sekalian, alhamdulillah pada hari ini Jumaat 20 Januari 2023 bersamaan dengan 27 Jumadal Akhirah 1444, peringatan kita hari ini iaitulah tentang kewajipan menghargai peranan jiran dan akhlak mulia. Bagaimana kita nak jiran kita suka dan kita juga gembira menerima kedatangan jiran tetangga kita. Para jemaah sekalian, itulah di antara pesanan yang diperingatkan kepada kita sentiasa oleh Allah Azza wa Jalla dan juga pesanan yang dipesan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Artinya, sembahlah Allah. Ini arahan yang pertama. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, berbuat baiklah kepada orang tua, dua ibu bapa kita yang masih hidup dengan cara yang masih hidup. Bercakap baik-baik. Kalau tak faham, tanya molek. Tak suka, jangan membantah. Kerana melalui mereka lah wujudnya kita di atas dunia ini. Kemudian yang sudah meninggal, ibu ayah kita yang sudah meninggal, sentiasalah berdoa untuk mereka, beristighfar untuk mereka. Ada peluang pergilah ke kubur, ziarah kubur, dan sentiasa buat baik kepada keluarga, anak beranak yang ada hubung kait dengan mak ayah kita. Kemudian wabizil qurba, buat baik kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, jiran yang dekat dan jiran yang jauh, rakan sejawat, ibnu sabil, pengembara yang terputus bekalan di tengah jalan ataupun rusak kenderaan di tengah jalan. Zaman kita ini nak kata putus bekalan banyak. Dalam beg, dalam poket dia ada ya duit yang boleh dia ambil. Tapi kalau kereta dia mati di tengah hutan, ATM pun tak laku, siapa pun tak mampu, maka kita yang tengok ni usahalah. Kadang-kadang kita tengok orang ni berhenti tengah jalan, berpeluh dia, kereta dia rusak.
Hak duk minum kedai kopi tu relax ya tengok. Selamba awak tak tahu ke. Aku bukan pomen. Saya bukan mekanik. Paling tidak pun tanya khabar. Sekurang-kurangnya orang kampung ambil cakna dengan orang yang terputus perjalanan itu. Dan hamba saya yang kamu miliki sekarang ni tak ada hamba, yang adanya bibik-bibik kat rumah tu buat baik. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang menyombong dan membangga diri. Jadi para jemaah sekalian, salah satu daripada amalan mulia yang dianjurkan oleh Islam ialah berbuat baik kepada jiran-jiran, orang-orang yang satu keluarga kita, satu kampung yang kita, jiran tetangga, satu taman zaman kita sekarang ni. Maka jiran ini adalah merupakan orang yang duduk di sebelah kita, biasanya yang kekal. Sehingga kan Nabi SAW sebut di antara doa dia, Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqamah. Ya Allah, aku minta berlindung mendapat jiran yang buruk di rumah kediaman, tempat kediaman kita. Manakala kita menyewa rumah, jiran buruk perangai, kita boleh pindah rumah lain. Aku tak sedut rumah ni, jiran ni macam apa. Tapi kalau rumah kita beli ratus ribu dah, tempoh bayaran pula dalam masa 20 tahun, nampak macam mana? Nak jual rumah beli lain, tak ada duit dah kita. Ini pinjaman ni pun belah habis. Maka kita berdoa kepada Allah SWT supaya jangan beri kepada kita jarisu fi daril muqamah. Dan itulah di antara perkara yang tidak baik. Maka di antara kebahagiaan seorang manusia itu iaitulah mendapat jiran yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui peranan jiran itu amat hebat dalam masyarakat, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk bahawa salah satu daripada tanda-tanda orang yang beriman ialah mereka membuat baik kepada jiran-jiran. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada jirannya. Berbuat baik kepada jirannya. Malaikat Jibril sentiasa menyampaikan wahyu juga, sentiasa berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memuliakan jiran sebagaimana kita memuliakan ahli waris. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuhu." Jibril sentiasa berwasiat, berpesan pada aku agar berbuat baik kepada jiran, sehingga aku menyangka bahawa jiran itu akan mewarisi harta. Mana kuat sangat Jibril duk pesan-pesan kepada Nabi ni supaya buat baik pada jiran, jagalah hati jiran. Aku duk mikir boleh jadi orang sebelah rumah kita ni boleh terima pusaka kalau kita mati. Tapi tidak begitulah. Maknanya hatta zanantu, kuat sangat pesanan Jibril itu sehingga kita sangka sedemikian. Jadi para jemaah sekalian, itu dipanggil hak kejiranan. Dalam kitab fiqh menyenaraikan berapa orang jiran kita. Jiran ialah orang yang tinggal sebelah menyebelah rumah kita, atau yang tinggal berdekatan dengan kita. Itu dipanggil jiran. Menurut pendapat yang masyhur dalam ahli fiqh, luas lingkungan kejiranan ialah meliputi 40 buah rumah dari semua arah. Maknanya kalau kita duduk di taman kita tu 40 buah kak, ujung ni ke ujung sana, jiran belakang dah tu. Jiran-jiran kita boleh jadi terdiri mereka yang berlain bangsa dan agama. Jadi kerana itu dia kata jiran ni ada 3 kategori. Ada jiran yang mempunyai 3 hak. Jiran yang mempunyai 3 hak, iaitulah jiran Muslim, keluarga. Dia belah rumah kita, agama dia Islam, 2. 3 satu lagi adik-beradik atau anak-beranak kita. Mana dia ada 3 kategori. Ataupun 2 kategori, iaitulah jiran orang Islam, walaupun bukan keluarga tapi dia orang Islam. Jadi dua hak. Ada orang yang bukan Islam, non Muslim, maka dia panggil hak kejiranan.
Hak agama tak adalah kita berbeza agama dengan dia. Hak keluarga apa mungkin tidak keluarga kita, maka dia ada satu hak. Jadi jiran yang ada 3 hak mempunyai kedudukan lebih besar daripada yang 2. Yang 2 lebih tinggi daripada yang 1. Namun kulluna jiran. Semua yang berdekatan dengan kita tu jiran. Jadi kalau hak duduk makcik-makcik duduk dalam pondok ni, jiran belakang lah pok dia tu. Muka rumah rapat dekat. Kalau nak kira 40 buah, 40 buah dah kiri kanan. Maka tidak ada lagi perbalahan, jangan ada masa muka, jangan duk main saya tak boleh tengok muka orang ni, muka elak. Itu hadza amal syaitan, itu permainan syaitan yang mari duk goreh dalam hati kita supaya benci pada orang tu, benci pada orang ni. Maka itu menyalahi peraturan Muslim, apalagi peraturan sebagai hak kejiranan. Para jemaah sekalian, ingatlah, jiran yang berakhlak mulia membawa banyak manfaat kepada masyarakat. Mereka secara sukarela datang mengholorkan bantuan. Sebab apa? Biasanya jiran ni dia kenal orang sebelah rumah dia. Dia ni saya kenal dia daripada muda lagi ni. Sekarang ni suami dah meninggal, dia pun tak ada kerja, suri rumah ya. Bantuan daripada kebajikan masyarakat berapa ratus dapat. Ada pula anak pula yang tak boleh bekerja, OKU. Jadi jiran ni main peranan yang besar. Buat penilaian berapa sebulan yang perlu diberi kepada jiran ini. Maka dimaklumkan melalui rukun tetangga ke, melalui apa saja, rukun masjid ke, rakan masjid, melalui ahli-ahli penghulu kampung. Kita kena bantu orang ni sebab kita tahu dia susah. Kadang-kadang orang ni tak pandang meminta, hak pandang minta, hak sedik, itu biarlah. Pagi petang siang malam dia duk minta sana sini. Tak cukup dengan alam nyata, alam maya dia minta. Tapi yang kita bimbang hari ni, jiran sebelah rumah kita ni, sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seorang itu kalau dia tidur kenyang, jiran dia tidur dalam keadaan lapar. Masa banjir baru ni saya dah sebut satu kata-kata, tidak beriman juga kita yang tidur dalam selimut yang tebal, sedangkan jiran kita penuh dengan timba, dengan ceto, dengan berdi, duduk tadah rumah dia kerana air turun. Orang lain banjir dari bawah, dia banjir dari atap. Jadi kita kena usahakan. Inilah yang dikatakan jiran, peranan jiran di dalam menangani masalah kekurangan bekalan ataupun kekurangan perbelanjaan jiran tangga adalah di atas kepala kita. Mesti melihat kepada keperluan masing-masing, dan kalau kita tak mampu nak bantu dengan keuangan kita, kita laporkan kepada, kita war-warkan kepada orang lain yang ada peranan yang boleh memberi bantuan supaya masalah masyarakat ini selesai. Itu satu kes. Kes yang kedua, masalah akhlak. Jiran ni bukan dia makan saja, tuan-tuan. Jiran ni bukan kata makan minum je kita kena tengok dia, kita kena tengok akhlak. Jiran sebelah rumah kita ni semaya ke tak semaya? Tak semaya dia ni, kakak ni. Nah, orang semaya Jumaat apa duduk main lelah-lelah. Jadi wanita-wanita yang ada di kampung tu di apa ni? Di rumah sekarang tengok jiran-jiran sebelah awak tu. Kalau nampak ada lagi laki-laki yang tak semaya, pergi tanya. Kenapa tak pergi masjid noh? Orang duk khutbah dah noh. Kalau dia kata dia sakit gigi ke apa, hak tak logik tu, suruh dia pergi. Tolong halau dia pergi masjid. Kita kesian dengan dia daripada dia dihemban oleh malaikat dalam neraka. Baiklah kita berkelahi sekejap di atas dunia untuk membantu mereka menyelamatkan diri daripada azab Allah Azza wa Jalla. Anak-anak jiran tak untuk aurat, bebas pergaulan. Tak sudut bacalah pantun, tak boleh jaga tepi kain orang. Memang kita tak jaga tepi kain orang, nanti jatuh kain dia ke malu. Tapi masalah perbuatan budak-budak ni mungkar ini bukan sakat tepi kain, mungkin sudah ke dalam kain sudah berlaku. Nanti lepas pada ni kita tengok pula, mari pula peristiwa campur anak sana sini. Jadi jiran-jiran yang tengok budak-budak ni duk main motosikal ke, pergi sana sini bebas pergaulan tanpa kita tegur, kamu juga bertanggungjawab di hadapan Allah. Tidak kurangnya peranan kita dalam bidang agama, peranan jiran dalam bidang akhlak, peranan jiran dalam bidang makan minum, sama tanggungjawab yang kita kena ambil. Cakna, tengok, tegur, kalau tak mampu
cari siapa-siapa yang boleh tegur supaya suasana masyarakat kita harmoni, bebas daripada kelaparan, bebas daripada maksiat dan mungkar, bebas daripada bohsia dan bohjan, bebas daripada perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana itulah amalan yang mulia ini selarah dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan hendaklah kamu tolong menolong dalam perkara membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong menolong pada melakukan dosa dan maksiat dan juga pencerobohan kenak pada orang, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sungguhnya Allah Maha berat azab seksanya bagi siapa yang melanggar perintahnya. Para jemaah sekalian, persoalan besar yang timbul ialah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril meletakkan jiran sebagai anggota masyarakat yang bertaraf tinggi dalam masyarakat. Jiran ada satu level khas dalam masyarakat. Kenapa? Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering mendengar pelbagai masalah dan penderitaan. Kita lihat terdapat ahli masyarakat ditimpa musibah seperti bencana alam, kematian, sakit, kemiskinan, ditindas oleh ahli keluarga, isteri yang ditinggalkan oleh suami tanpa nafkah, tanpa khabar berita, dan penderaan-penderaan, mangsa jenayah dan sebagainya. Maka senara-senara ini, jiran yang berhati mulialah yang akan mendapat maklumat awal, memberi pertolongan segera, sama ada menggunakan harta bendanya sendiri atau mencari bantuan di mana-mana tempat yang sesuai. Tadi kita dah takrirkan bahawa jiran adalah menjadi ejen yang penting dalam membantu mewujudkan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat setempat. Maka bagi meningkatkan amalan yang mulia ini yang dianjurkan oleh Islam dalam masyarakat di sekeliling kita, maka khutbah ini menyeru para jemaah sekalian supaya berusaha bersungguh-sungguh menjadi jiran yang sentiasa menguatkan hubungan yang baik, al-ukhuwah Islamiyah, ataupun kalau keluarga kita mengukuhkan hubungan silaturahim, kalau bukan Islam mengukuhkan kemesraan di antara kaum sebagai seorang manusia, maka semua kita adalah menjadi orang yang baik. Di antara amalan baik itu ialah bersikap mesra jiran dengan memberi pertolongan kepada jiran yang berada dalam kesusahan. Kita tahu dia ni susah, kita ada zakat, kita beri sedekah, memberi makanan, menziarahi ketika dia sakit, sama ada di rumah atau di hospital, ataupun menziarahi ketika dia juga mendapat kesenangan, keseronokan. Kita datang untuk tahniah ketika dia susah, kita datang untuk takziah. Kita sentiasa muncul di hadiah di rumah mereka, di hati mereka, di saat senang ataupun susah. Di antara lagi, tidak membuat bising. Jangan duk pasang speaker kuat-kuat, ataupun duk pasang lagu, duk karaoke malam-malam, itu pun tidak boleh. Pakar kita nak dengar sudah. Sama juga kadang-kadang kita duduk sebelah atas bah ke atas kereta ke dalam majlis ke, ni hodok main WhatsApp ni, telefon handphone ni, mereka telefon dia buat dah silent dia tulis, ataupun kita buat senyap, mute. Ni dok main cocek duk bunyi. Orang sebelah nak zikir apa serabut, mari duduk atas masjid duk main jawab WhatsApp, tak silent. Ini pun penyakit menyakiti jiran nama dia tu. Main tengok telefon. Kita ada alat, kalau tak pandai suruh anak ajar, aku nak pergi masjid ni, lagu mana tak sebi bunyi muka telefon ni, lagu mana? Dia ajar tekan sini, dia tulis gambar itu pakoh loceng tu, tak bunyi dah. Jadi kalau kita nak hantar WhatsApp ke orang, terima WhatsApp ke dalam majlis ilmu ke, tidak mengganggu orang lain. Ini masuk gangguan. Kita duduk atas bah kadang-kadang, atas kapal terbang. Kalau 10 hari duduk main WhatsApp dia. Kita kata ini satu perbuatan yang tidak baik, membuat bising dalam semua keadaan tidak baik. Hatta kalau orang duk solat belah kita baca Quran kuat pun kena perlahan, apalagi kalau benda-benda lain. Jadi tidak menyakiti jiran
dengan kata-kata, dengan perbuatan yang tidak baik, kan? Ada kalanya campur sampah depan rumah jiran, pergi parking kereta depan tangga orang. Itu semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Lebih-lebih lagi hak suka mera benda-benda ni. Allahu akbar. Ni masalah. Hak suka mera benda-benda. Dia pera kucing ke, pera burung ke, busuk bangar rumah kawan tu. Ada setengah orang ni dia suka bela ayam. Ayam dia pagi dia lepas. Ayah dia mari duduk catut hok tempat orang duduk pasal pinggir rumah jiran. Tak mari kutip. Bila ayah tu besar, marilah. Ni ayah saya nak sembelih. Kita kata bagi dua lah weh. Ayah ni tiap hari duduk makan nasi pasir aku ni. Jadi ini di antara nak jaga, nak bela hayawan, jaga baik-baik. Jangan sampai mereka menyusahkan kawan kita, jadi tidak boleh. Jadi berkata-kata dengan baik. Kadang-kala kerana kesibukan kerja pada siang hari, kita jarang jumpa dengan jiran kita. Tak ada jumpa masa-masa keluar pagi, keluar gelap, balik gelap. Jadi peluang yang terbaik untuk bertemu dan bermesra dengan jiran kita ketika menghadiri salatul jamaah di masjid atau surau. Dia buat masjid, tegur tanya khabar. Mari surau tanya khabar. Kalau ada aktiviti bersih masjid ke, aktiviti bersih kubur contohnya, dia panggil aktiviti kemasyarakatan, pakat mari sokong belaka, barulah kita semangat. Sebab itulah Hana sendiri kadang-kadang kita tengok jiran kita ni ada hak mari semayang masjid, tapi kita ngajar sini meja, dia duduk paling ujung sekali. Bila berlaku kematian, peraturan pondok kita ni, kita tak benarkan orang tanah di kubur kita ni, sebab kubur kita sempit. Kecuali orang yang mulazamah mengaji di sini, malam kuliah malam ke, dia mari, tak kira hak khutbah jemaah tak masuk dalam senarai. Jadi bila orang kata dia tu mati, hok mana? Oh ada sok mau kuliah. Mana? Nujun. Aku pun tak ingat hok mana. Marilah tunjuk muka depan-depan jarang-jarang. Sekurang-kurangnya ada kemesraan. Kalau kata hok mana? Itulah hok duk ngaji bawa kita depan duduk sandar dia. Mudah kita nak ingat. Jadi semangat kejiranan, semangat ukhuwah nampak pupus di kalangan kita ni. Hok mari mengaji pun menusuk, bersembunyi, hok tak mari ngaji lagi dahsyat. Hok tak hanya tak mari ngaji. Waktu ada kematian, anak-beranak telefon seluruh Malaysia. Orang ni pergi masjid ni ustaz. Kita kata hak ni jadi masalah kitanya. Baiklah para jemaah sekalian, baiklah para jemaah. Jadi kita pergi solat masjid untuk aktiviti-aktiviti perkampungan kita. Kita juga adalah memperbesarkan isu-isu perkauman, perbezaan politik tak sedut banyak sangatlah. Ni tidak aku tak pergi masjid ni, ustaz ni warna ni. Jadi akhir sekali tak pergi ngaji belaka. Perbezaan mazhab kadang-kadang berbeza sikit dari sudut pendekatan. Ada orang ni bahasa jenis suka dengan benda hak pelik-pelik, mimpi-mimpi pun jadi hujah. Ada orang tak mau, dia mau hak Nabi ajar. Itu pun jadi perbalahan dan sebagainya. Jadi kita letak perbezaan-perbezaan itu ditangani dengan cara yang baik. Benda-benda yang kecil-kecil jangan dibesarkan. Orang Arab kata la taj'alul habbata qubbah, jangan jadikan biji yang kecil ni macam dom yang besar. Tapi yang besar tu kalau ada masalah diperkecilkan untuk keharmonian masyarakat, itu yang sepatutnya. Adapun dengan orang yang bukan Islam, kita banyakkan dakwah bil hal melalui akhlak kita. Kita tegur dia, tanya khabar dia, ada masalah apa yang kita boleh bantu, dan sekali-sekala apa salahnya kita ajak dia dengar tentang Islam, apa dia Islam itu baik. Maka inilah perbuatan-perbuatan yang sepatutnya diketengahkan dalam masyarakat, biar orang tertarik dengan Islam dengan sebab akhlak yang kita tunjukkan itu. Maka di antara perkara yang merusakkan dalam senarai yang dibuat di sini, iaitulah apabila jiran tak jaga kebersihan. Dia letak sampah depan tangga dia. 3 hari 3 malam busuk bangai itu lah. Carilah tong sampah besar tu, kalau lori tak mari ambil. Jangan pula duduk tambur kat situ. Satu. Hok pera lembu pula. Jangan duduk lepas tak tu kalau, mari duduk main, duduk relax kat tangga masjid ni. Kambing banyak mana. Kadang-kadang orang tak pergi masjid, kambing tu pergi. Ini jadi masalah. Hak pera kucing, itu saja masalah lagi. Hak pera binatang-binatang ni banyak masalah. Baiklah para jemaah sekalian, kita kena ingat perbuatan khianat kepada jiran akan dibalas dengan azab walaupun dia baik. Ada seorang sahabat mari jumpa Nabi SAW, dia mengadu, dia kata, ya Rasulullah, inna fulanatan, seorang perempuan ni, makcik ni, kuat dia solat, malam tu kat tahajud, hari Senin Khamis puasa, sedekah banyak, ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha, tapi satu yang mulut dia leza.
kata ke orang main-main je. Kacang yang bagi dia mengata orang. Tapi dia solat kuat. Nabi kata apa? Kalau kita duk mikir otak kita, ahli syurga lah tu, mulut dia sikit-sikit nak lagu mana? La. Nabi kata hiya finar, orang ni tak masuk neraka kerana mulut dia yang menyakiti jiran tetangga, walaupun hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla mantap, banyak solat, banyak puasa dan banyak sedekah. Maka para jemaah sekalian, bagi menjamin semua amal soleh kita mendapat pahala dan menghindari azab api neraka, maka marilah kita bersungguh-sungguh mengamalkan akhlak Islam, kerana ia menjadi simbol kemuliaan akhlak orang Islam itu, iaitulah sentiasa bertawaduk, sentiasa bertanya khabar, sentiasa ziarah menziarahi, bantu membantu sama-sama kita dalam perkara makan minum, dalam perkara akhlak dan juga dalam perkara agama. Di antara takwa kita dalam bab kejiranan, iaitulah masalah jalan. Hari ni anak perhati tengok, banyak jalan-jalan sempit, rumah besar, jalan sempit. Tak tahu masa kita pecah luk tanah dulu, ada rizak jalan ke tidak? Kalau ada dah kajian buat batu jalan, jangan pakai ambil. Siapa dia ambil hak jalan, dalam hadis Nabi kata, siapa dia ambil bumi orang walaupun sejengkal, Allah Ta'ala akan gulung 7 lapis bumi ke atas kepala dia di akhirat esok. Kalau kita kata jalan ni, kita kata luah 2 buah kereta. Kita pergi ambil sebab nak buat pagar kita, nak menanam pokok ke apa benda. Bermakna kita dah ambil hak orang ramai untuk lalu. Itu hati-hati. Baiklah. Zaman dulu mungkin rizak jalan tu tak luas. Kita lah pula memperluaskan dia. Ni dia pakai 2 epek ke jalan. Rumah besar, pagar dia pula macam pagar penjara. Kalau salah nak selisih kereta, kena lipat cermin. Kita kata ini pun satu perbuatan yang tidak baik. Jadi nasihat kita lah tuan-tuan. Oh ni tanah saya. Berapa hari awak nak duduk atas tanah awak? Paling banyak 10 tahun lagi. 15 tahun lagi. Lepas tu duduk tanah lagi tanya. Kalau kita sedekah jalan 2 kaki, 3 kaki, ambil daripada tanah kita, masuk dalam ni, walaupun batu tengah jalan kita beri, tuan-tuan kena ingat, setiap orang yang melalui jalan ini, nak pergi ke masjid, nak pergi cari kerja, nak pergi cari nafkah, nak pergi mana-mana saja, semuanya mendapat pahala dari si Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan rugi. Tapi kalau kita himpit jalan, jiran nak lalu payah, kita akan menyesal di akhirat esok, sebagaimana yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Bila orang tu nak mati, dia kata, ya Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau boleh tampu tangguh sikit lah masa mati ni. Pasal apa? Nak buka dah pagar, nak berjalan orang lalu. Menyesal untuk apa pada saat itu, tidak berfaedah. Jadi para jemaah sekalian, hak jiran, hak jalan ni banyak. Kita ambillah langkah-langkah yang lebih baik. Semoga Allah Taala selamatkan kita dunia dan akhirat. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, sentiasalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.